Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatina Jha binti Muhammad Asri bernama matrik I1910379. Hari ini saya akan membentangkan peta minda dari bab 1 di mana tajuknya ialah Sistem Maklumat dalam Perniagaan Global hari ini. Saya memilih subtopik 1.3 yang bertajuk apakah kajian yang digunakan untuk belajar sistem maklumat dan bagaimana kajian tersebut menyumbang kepada pemahaman sistem maklumat. Yang pertama, kita masuk pada pengenalan. Terdapat pelbagai kajian mengenai sistem maklumat dalam bidang ini. Namun secara umumnya ia dibahagikan kepada dua sahaja, iaitu pendekatan teknikal dan pendekatan tingkah laku. Sistem maklumat merupakan suatu perkara yang sama dengan sistem sosioteknik. Okey, apa itu sistem sosioteknik? Sosioteknik adalah sebuah proses kerja yang tidak boleh dipisahkan antara sistem teknik dan sistem sosial. Sebagai contohnya, saya bagi, walaupun sistem maklumat itu terdiri daripada mesin, peranti dan teknologi fizikal, tetapi ia juga masih memerlukan pelaburan sosial, organisasi dan intelektual untuk berfungsi dengan lebih baik. Ini bermaksud kita masih memerlukan satu unit sosial yang terdiri daripada manusia untuk bekerjasama dan saling bergantung antara satu sama lain untuk mencapai sesuatu matlamat. Seterusnya, kita masuk pada poin yang pertama, iaitu pendekatan teknikal. Okey, pendekatan teknikal merupakan sebuah sistem maklumat yang menekankan model berasaskan matematik, teknologi, fizikal dan keupayaan formal sistem-sistem ini. Benda yang menyumbang kepada pendekatan teknikal adalah sains komputer, sains pengurusan dan kajian operasi. Okey, apa itu sains komputer? Sains komputer adalah teori-teori yang berkaitan dengan komputer, kaedah pengiraan serta kaedah bagi penyimpanan dan capaian data yang lebih efisien. Sains pengurusan pula ialah pembangunan model bagi pembuatan keputusan dan amalan pengurusan. Manakala kajian operasi pula ialah digunakan untuk memberi tumpuan kepada teknik matematik untuk mengoptimumkan parameter organisasi yang dipilih seperti pengangkutan, kawalan inventory dan kos transaksi. Okey. Kawalan inventory adalah aktiviti bagi memastikan bahan mentah atau barangan yang disimpan dapat digunakan dengan sempurna untuk memenuhi permintaan atau keperluan sepanjang sesuatu tempoh. Contoh inventory adalah bahan mentah, barangan separa siap atau komponen dan barangan siap. Manakala kos transaksi pula bermaksud kos yang dikenakan dalam sesuatu urus niaga. Okey, jika anda boleh lihat, di dalam peta ini saya ada melukis satu carta di mana sebahagian daripada carta tersebut adalah pendekatan teknikal, manakala sebahagiannya lagi adalah pendekatan tingkah laku. Pendekatan teknikal adalah sains pengurusan, sains komputer dan kajian operasi, manakala pendekatan tingkah laku adalah sosiologi, ekonomi dan psikologi. Seterusnya, saya masuk pada poin yang kedua, iaitu pendekatan tingkah laku. Okey, apa itu pendekatan tingkah laku? Pendekatan tingkah laku merupakan sebuah sistem maklumat yang berkaitan dengan tingkah laku, di mana ia merupakan isu-isu yang akan timbul dalam penyelenggaraan sistem maklumat jangka panjang. Okey, antara isu yang akan timbul adalah tentang integrasi perniagaan, reka bentuk, pelaksanaan dan penggunaan serta pengurusan yang tidak berkesan dengan model yang digunakan dalam pendekatan teknikal. Okey. Bidang yang menyumbang kepada pendekatan tingkah laku adalah sosiologi, psikologi dan ekonomi. Okey, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ahli sosiologi mengkaji sistem maklumat dengan melihat bagaimana sesebuah organisasi membentuk perkembangan sistem dan bagaimana sistem itu mempengaruhi individu, kumpulan dan organisasi. Okey, apa pula psikologi? Psikologi adalah di mana ahli psikologi mengkaji dan menyelidik tentang bagaimana manusia melihat dan mengambil keputusan untuk digunakan sebagai maklumat rasmi. Manakala ekonomi pula ialah mengkaji dan memahami tentang pembuatan barangan digital dan bagaimana sistem maklumat baru menukarkan kawalan dan struktur kos di dalam syarikat. Okey.
Seterusnya, kita masuk kepada penutup bagi tajuk ini, mana ia mengatakan bahawa pendekatan tingkah laku tidak mengabaikan teknologi, malah ia sentiasa menjadi rangsangan kepada masalah atau masalah tingkah laku. Tetapi secara umumnya, pendekatan ini tidak memberi fokus kepada penyelesaian teknikal, tapi ia menumpukan kepada perubahan sikap, pengurusan dan dasar organisasi serta tingkah laku. Akhir kata, apa yang dapat saya rumuskan dari tajuk ini adalah kedua-dua komponen ini, iaitu pendekatan teknikal dan pendekatan tingkah laku, amat penting dan perlu diberi perhatian. Ia bermaksud bahawa teknologi mesti diubah dan dirancang supaya ia sesuai dengan keperluan individu dan organisasi. Individu dan organisasi juga mesti diubah melalui latihan pembelajaran, dan perubahan organisasi yang dirancang akan membolehkan teknologi beroperasi dengan sejahtera. Itu saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.